أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa dia malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu ialah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamanya kita manjatkan berbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dibangunkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihat. Dapat kita bersahur, berqiyamul lail, dapat datang ke masjid untuk menyempurnakan kewajipan kita dan juga mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan ibadat-ibadat kita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, pagi ni kita berkuliah kerana kita cuti. Pagi ni cuti nuzul Quran. Nuzul Quran ni ulama-ulama menyebut berdasarkan beberapa ayat Quran yang menyebut tentang tarikh turunnya Quran ni sama dengan tarikh perang Badar. Maka ulama-ulama mengatakan Quran ni turun pertama kali setidak-tidaknya pada 17 hari bulan Ramadan. Tarikh tu tidak mustahak pada kita. Kerana sama ada turun 17 Ramadan ke 18 Ramadan ke 9 Ramadan, itu cerita nombor 2. Yang Allah Ta'ala sendiri sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan yang kamu diwajibkan berpuasa inilah diturunkan padanya Al-Quran. Diturun bulan Ramadan. Maka salah satu sebab Ramadan ni jadi begitu mulia, begitu hebat kerana turun Quran. Dan kita pun bila duduk di hujung hari ni dah masuk ayat ke-17. Artinya kita ada 3 hari lagi nak masuk pada 10 yang akhir. Wa akhiruhu itqu minan nar. Pada 10 yang akhir itu ialah pembebasan daripada api neraka dan kita juga dijanjikan dengan malam Al-Qadar. Pada 10 yang terakhir, hari ganjil, salah satu malam ganjil pada 10 terakhir itu berlaku malam Al-Qadar. Jadi ini semua kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Al-Qadar tu sendiri pun kelebihan dia kenapa? Kerana pada malam Al-Qadar itulah diturunkan Al-Quran. Maka sebab itulah kita kena bermuhasabah, mengkaji balik, merenung balik diri kita dan kehidupan kita ketika kita memasang cita-cita untuk merebut malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar tu dia bukan mari kerana 27 Ramadan. Bukan kerana ganjil-ganjilnya malam pada 10 terakhir. Tapi malam Al-Qadar itu sendiri diberikan kemuliaan kerana turun pada dia Al-Quran. Bila Quran tu turun pada malam Al-Qadar, kalau kita nak kelebihan Al-Qadar, adakah munasabah kita akan dapat dengan kita meninggalkan Al-Quran?
Kita sendiri jauh daripada Quran. Tak reti apa pun tentang Quran. Tak pernah beramal pun pasal Quran. Tak baca pun Quran. Tiba-tiba kita menunggu nak mengambil kelebihan malam Al-Qadar. Sedangkan malam Al-Qadar itu sendiri diberikan kemuliaan seperti itu kerana Quran. Maka ni perkara ni mesti kita muhasabahkan semula. Muhasabah diri kita supaya jangan Al-Qadar itu dia mari dan berlalu dengan begitu saja, kita tidak mendapat apa-apa kelebihan daripada dia. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran yang Allah Ta'ala buat turun ni, Allah Ta'ala beritahu pada kita siap-siap. Yang pertama kata Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah dia Alkitab, yakni Quran, yang tidak ragu-ragu lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padanya mengandungi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran ni kitab petunjuk. Begitulah ketika Allah Ta'ala menyebut Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan yang kamu diwajibkan berpuasa ini, padanya diturunkan Al-Quran yang mengandungi petunjuk bagi manusia, yang menjelaskan kepada manusia tentang petunjuk, dan juga Al-Furqan, yakni yang membezakan antara hak dan batil. Quran ni Tuhan buat turun pada kita supaya menjadi petunjuk, menjadi guideline pada kita, menjadi hudan ni kita kata jadi signboard. Kalau kita nak berjalan, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke Ipoh, kita tengok signboard supaya kita tak sesat. Sepanjang perjalanan hidup kita daripada dunia sampai ke akhirat, nak memastikan kita tidak sesat, akidah kita betul, amalan kita betul, akhlak kita betul, signboard dia Quran. Kalau Quran kata masuk kiri, kita masuk kanan. Kalau Quran kata masuk kanan, kita masuk kiri. Artinya kita menggelincirkan diri kita daripada petunjuk yang benar. Sehingga Allah Ta'ala berpesan pada Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun wallazina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada Adam dan Hawa, turunlah kamu semua ke dunia. Maka turunlah Adam dan Hawa, tok nenek kita, daripada syurga ke dunia. Lalu Allah Ta'ala pesan pada Nabi Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kamu daripada aku hudan. Hudan di sini artinya petunjuk, dengan makna wahyu dan juga kerasulan. Ulama sebut hudan di sini wahyu dan juga nabi-nabi. Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hudan ni Quran dan sunnah. Nombor satu Quran, nombor dua sunnah Nabi. Maka siapa-siapa yang mengikuti petunjuk ini dalam hidup dia, dia turut Quran, turut sunnah sebagai petunjuk. Wala khaufun la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi ketakutan untuk dia bagi menghadapi kematian, dan tidak ada lagi kesedihan untuk dia meninggalkan dunia.
Adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan Al-Quran, mereka ini adalah ahli-ahli neraka. Dia akan duduk di neraka selama-lamanya. Ini peringatan yang Allah Ta'ala beri pada tok kita Nabi Adam AS saat dia diperintah turun ke dunia, supaya anak cucu semua tahu bahawa satu-satunya petunjuk yang dia mesti ikut dan mesti pegang ialah Al-Quran, dan huraiannya sunnah Nabi. Siapa-siapa yang hidup atas dunia tidak berpandu ke Quran, tak berpandu ke sunnah, memang dia akan sesat. Formula dia mudah saja. Siapa duduk atas dunia tak tahu Quran sunnah, tahulah dia bahawa dia sesat. Tak ada takwil-takwil lagi. Semua pegangan kita yang selain daripada mari daripada Quran sunnah, sesatlah tu nama dia. Dan orang sesat ni masuk neraka. Orang yang tak ikut Quran sunnah masuk neraka. Jadi kita anak cucu ni, bila Allah Ta'ala beri satu kelebihan pada kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kelebihan nikmat kita jadi umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala beri Quran pada kita. Kita sendiri Quran tu apa fungsi dia dalam hidup kita? Rumah orang Islam semua ada Quran. Di masjid ada Quran. Di sekolah-sekolah ada Quran. Quran tu buat apa sebenarnya? Adakah dia hanya sekadar menjadi buku-buku yang dibaca? Atau buku-buku yang tidak dipelajari kandungannya, sehingga kita mengalami kekeliruan dalam mengendalikan bahtera hidup kita atas dunia ini, sama ada secara individu, secara berkeluarga, secara bermasyarakat, secara bernegara. Adakah boleh kita berjalan begitu sahaja tanpa berpandukan Al-Quran, tak terikat dengan peraturan Quran? Bolehkah begitu? Sedangkan Tuhan sebut Quran ni aku buat turun pada kamu, walaupun aku bubuh nama dia Quran, maknanya bacaan, tapi dia ni lah fungsinya hudan, sebagai petunjuk. Bila kita tak pernah buka Quran untuk mengambil petunjuk daripada Quran, adakah kita menyangka kita selamat dunia dan akhirat? Kalau kita buka Quran ni hanya untuk baca saja, sebagaimana kebanyakan orang hari ni, Quran tu dia hanya buka untuk ambil berkat. Memang kalau kita baca Quran, kita dapat keberkatan daripada Quran, kita dapat pahala baca Quran. Tapi ambil berkat, ambil pahala tu bukan fungsi utama Quran. Bukan fungsi dia. Kita kan, kalau orang nak mati baca Quran, Yasin lah kalau orang Melayu. Saya kira baca Quran lah tu, kan? Orang nak mati baca Yasin, orang sakit baca Yasin, budak nak periksa baca Yasin, orang nak pergi ke Mekah baca Yasin. Pasal apa? Ambil keberkatan. Dalam surah Yasin tu sendiri dia baca tu, apa perintah, apa larangan, apa garis panduan akidah, orang tak peduli. Sedangkan Quran tu petunjuk, sehingga kita melihat kekecelaruan yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bila ilmu Quran ni hatta dalam solat pun orang mengambil berat pada Quran itu, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba pada ilmu tajwidnya. Orang berebut belajar tajwid. Bukan salah, memang wajib belajar tajwid tu. Kalau nak baca Quran memang kena tahu tajwid. Tapi orang berebut pada tajwid, belajar tajwid, perbetulkan bacaan. Lepas tu mari pula ada lagu pula,
Taranum. Lagu nak baca lagu mana? Bayati ke? Nahwan ke? Lagu-lagu. Sehingga kita kalau nak semai tarawih, cari tu imam yang pertama dia hafal Quran, yang kedua suara dia sedap. Baca panjang-panjang. Walhal dalam proses itu tiada ada penghayatan pun kepada Al-Quran itu, melainkan mengambil kelebihan persedap suaranya saja. Quran ni kalau lagu memang sedap. Kena ijaz Quran, mukjizat dia. Kalau kita buat lagu memang terbaik Quran, sedap. Kita terjemah bahasa Melayu buat lagu sedap lagi. Kita dengar budak-budak buat nasyid nyanyi kan, dia terjemah Quran tu, dia terjemah tu buat lagu sedap juga dalam bahasa Melayu. Kerana bahasa Quran ni memang bahasa sangat tinggi, sangat berseni bahasa dia. Dengan rima akhir dia sama macam-macam. Kalau buat lagu tu memang sedap. Maka banyak orang mengambil manfaat Quran ni jadi macam burung-burung yang dipelihara di rumah. Burung ketitik. Burung ketitik tu nak gulai tak padan, kecil. Makan tak tahu sedap ke tidak. Kalau tengok pun tak cantik, satu warna je, sikit-sikit je warna lain. Nak naik atas belakang lagi tak menasabah. Kalau burung unta boleh kita naik. Satu-satunya benda manfaat kita boleh ambil daripada burung ketitik apa dia? Suara sedap. Kan? Orang pelihara burung ketitik, buat pertandingan suara sedap burung ketitik ni, pasal memang burung ketitik suara dia sedap. Itu je manfaat yang kita boleh ambil daripada burung tu. Sehingga setengah ulama kata boleh pelihara burung, pasal Tuhan buat burung tu suara dia je, kita boleh ambil manfaat kan. Lalu Quran ni pun jadi turun darjat macam burung ketitik tu juga. Orang hanya mengambil kesedapan daripada suara, nikmat suara dia, lagu-lagu pada Quran. Kita pun dengar Tok Imam baca syok sedap. Tok Imam baca, kita kata memfaham Tok Imam baca apa? Tak tahu. Tok Imam faham, Tok Imam tak faham juga. Bukan salah kita belajar taranum. Memang tajwid tu wajib kita belajar kalau kita nak baca Quran. Hari ni orang-orang yang menghafal Al-Quran diberikan kemuliaan. Ini 37 Al-Hafiz kita panggil. Walaupun dalam ilmu agama Al-Hafiz tu sebenarnya ngapa hadis. Kan? Kita ni Al-Hafiz ni orang ngapa Quran. Selalu kalau sebut Al-Hafiz, mana orang tu ngapa hadis. Seperti Ibnu Hajar Al-Hafiz itu nama dia. Ulama tu ulama hadis, bukan ulama Quran. Tak apalah, gelaran tak ada masalah. Saya sebut ni kekeliruan kita. Kita ingat, oh apa Quran tu bagus. Bukan tak bagus masa saya sebut ni. Yang peliknya kita ni, kita fokus pada tajwid, fokus pada lagu, sehingga kita menyangka lagu itulah yang nombor satu. Orang Melayu ni kalau bertanding memang dia nombor satu bahagian lagu. Cuba tanya dia, dia faham tak benda dia baca? Sehingga kadang-kadang kita dengar di majlis-majlis tilawah, orang baca Quran, dia wakah apa salah? Pasti tak faham. Quran tu kalau kita tidak faham makna, tidak faham tafsir, bagaimana kita nak mengambil hukum dan peraturan daripada dia untuk menjadi panduan hidup kita ni? Perkara ni disebut 300 tahun dulu oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Fawzul Kabir. Pasal dia melihat masyarakat India ketika itu, mereka hidup dalam keadaan tidak memahami Al-Quran, tak tahu benda apa Quran. Ada Quran kat rumah dia, dia baca Quran, dia tidak boleh mengambil sebagai peraturan, sebagai hukum untuk menjadi panduan hidup dia. Tak tahu benda apa Quran. Mereka meninggalkan majlis-majlis ilmu, dia mari majlis orang baca Quran. Kalau ada pertandingan baca Quran, lagu sedap, dia mari. Pasal
Best ni kalau pergi musabaqah Quran ni. Boleh dengar qarinya sedap-sedap baca dia kata. Majlis ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran, orang tinggal. Sehingga orang tak faham Al-Quran. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak berpandukan Al-Quran, tuan-tuan? Hari ni kita tengok dalam masyarakat. Baik masyarakat sebelum pada ni, masyarakat kita juga sebelum pada ni. Sebelum tahun 2000, kita juga. Kita melihat manusia ni mengkritik Al-Quran dengan cara yang lain. Hari ni bila kita tengok masyarakat yang sudah hidup di zaman alam maya dalam 20 tahun yang terakhir ni, yang kebebasan bersuara menjadi makin bebas. Orang-orang jahil semua pakat bercakap di media sosial. Sembang-sembang mereka itu kita melihat lari begitu jauh daripada Al-Quran sehingga dia tak rasa bersalah pun untuk meluahkan sesuatu perkara yang dia terang-terang terbabas daripada Al-Quran. Sebab orang tak faham Al-Quran. Kita bila melihat masyarakat ada kecenderungan semula pada Quran kebelakangan ni. Hantar anak-anak pergi menghafal Quran. Bagus kan? Ada kelas-kelas taranum, bagus. Kerana Quran tu memang kita menikmati dia dengan bacaan-bacaan sedap. Orang tua boleh belajar tajwid, setengahnya pergi belajar dengan guru, setengahnya belajar dengan guru online. Dulu belajar di radio, beratur nak telefon. Rancangan sejam je. Seluruh negara nak cover. Kan? Dan 3 orang je satu malam baca. Sekarang ni ada ustaz-ustaz buat baca Quran online bersama ustaz-ustaz macam-macam ada. Taranum online pun ada sekarang ni. Zaman PDPR ni. Kan? Pendidikan daripada rumah. Peluang belajar tu banyak. Yang ada peluang tu belajarlah. Yang saya nak tekan di sini ialah pengabaian kita terhadap makna Al-Quran dan juga mesej-mesej yang nak disampaikan oleh Quran pada kita. Sehingga Quran menjadi tidak ada makna dari segi fungsinya sebagai panduan hidup. Sedangkan Quran, kalau kita perhati, benda yang paling besar sekali Quran beritahu pada kita, mesej paling besar ialah mesej akidah. Mesej akidah. Quran ni konten utama dia akidah. Bab fiqh ni Quran tak banyak. Ayat-ayat hukum ni 200 ayat je ada. Paling-paling banyak kalau ada hurai-hurai pun 500. Daripada 6,000 lebih tu. Yang banyak berkenaan akidah. Allah Ta'ala tunjukkan apakah dia akidah Islam. Siapa dia Allah Ta'ala, diterangkan pada kita. Bagaimana kesesatan orang-orang zaman dulu. Umat-umat yang akidah dia betul macam mana? Allah Ta'ala terangkan satu-satu. Bermula daripada memperkenalkan Allah, sehingga kita ni diperintah berabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala membezakan akidah manusia ni 3 jenis. Ada akidah orang yang beriman sungguh, ada akidah yang kufur, ada akidah yang acah-acah, munafik kita panggil. Diterangkan secara detail oleh Quran. Supaya yang pertama manusia kena tahu daripada Quran itu ialah akidah yang benar tu bagaimana. Jangan kita ada kopiah atas kepala, pakai jubah, letak ridak atas bau, minyak wangi, harum semerbak, tapi akidah tak betul. Set kepercayaan kita tidak betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada di kalangan umat Islam masih beramal dengan amal-amal yang syirik kepada Allah Ta'ala. Dia tak faham mesej Allah Ta'ala bawa pada dia, bahawa orang yang sesat ni ada 4 jenis. Orang tak betul ni ada 4 jenis. Orang Yahudi, orang musyrikin yang dimasukkan dalam golongan al-maghdubi alaihim. Orang Yahudi dan juga orang musyrikin.
Orang Nasrani dan orang munafik dia termasuk dalam waladdallin. Siapakah mereka? Secara nama, secara makna, secara amalan. Kerana Allah Ta'ala bukan nak cerita orang Yahudi tu jahat, dia ahli neraka. Bukan isu itu. Allah Ta'ala nak beritahu, Muhammad, kalau ada perangai, ada kepercayaan, ada amalan serupa mereka, kamu akan jadi macam mereka juga. Sehingga perbuatan-perbuatan syirik dilakukan oleh manusia hari ini, dia pun tak perasan dia syirik. Kan dia tak tahu benda apa syirik. Kan dia menyangka syirik itu menyembah berhala. Ada setengah orang mengatakan orang musyrikin ada kat Mekah je. Sedangkan musyrikin itu sifat orang yang beriman, kemudian dia meninggal, dia menyekutukan Allah Ta'ala. Dia orang beriman, dia sekutukan Allah Ta'ala, syirik. Orang yang tak beriman daripada awal tu cerita lain. Artinya orang yang paling berpotensi jadi syirik ni pokok kita lah. Pasal apa kita beriman dah? Kan syirik tu mendua ke Allah. Bukan berhala itu menjadi punca syirik bagi orang Mekah. Kerana berhala telah wasilah-wasilah, kiblat-kiblat yang mereka jadikan tempat alat untuk mereka menghadapkan muka dia kepada perkara-perkara yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau dia tengah sembah, kita buat lagi berhala tu, dia letak berhala lain. Dia bukan sembah berhala tu. Yang dia sembah ialah yang di sebalik berhala tu. Antaranya termasuklah malaikat, nabi-nabi, wali-wali dan jin. Empat perkara ni dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala hak sebenarnya. Ni empat benda yang sekutu Allah Ta'ala. Malaikat, nabi-nabi, wali-wali, jin. Mereka percaya bahawa empat perkara ni boleh berperanan menjalankan kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat tu bagus, nabi-nabi pun bagus, tak ada salah pada dia. Wali-wali Allah juga bagus. Yang tak bagus kita, pasal menyangka malaikat, nabi-nabi, wali Allah boleh memainkan peranan, mengambil alih kuasa-kuasa Allah Ta'ala. Macam kita hari ni, kita percaya kubur wali, ruh wali. Tu wali masa dia hidup tu dia bagus, hamba Allah sangat taat, sebab dia jadi wali. Dia mati, kita pakai pergi semaya atau kubur dia, pergi minta pertolongan dengan wali-wali Allah. Itu syirik. Sampai hari ni pun amalan-amalan itu dibuat oleh manusia. Kadang-kadang dia hidup-hidup lagi buat dah. Sehingga kita percaya bahawa manusia boleh memberikan keberkatan. Kita kena berhati-hati dalam perkara ni, kerana Quran tu mari memperjelaskan kepada kita isu-isu yang menyebabkan kenapa orang Mekah tu jadi sesat pada segi akidah. Orang Mekah percaya Allah Ta'ala tu, dia percaya seperti itu ke? Orang Mekah tu sebenarnya dia percaya bahawa Allah Ta'ala lah yang berkuasa ke atas perkara-perkara yang besar. Sebab tu Quran bertali-tali menyebut, cuba kamu tanya orang Mekah siapa yang menurunkan hujan? Allah, dia jawab. Cuba kamu tanya orang Mekah siapa yang menjadikan langit dan bumi? Allah, dia jawab. Allah Ta'ala sendiri bagi tahu jawapan dia. Pasti mereka jawab lagu ni. Kerana itu mereka beriman, mereka tahu Allah Ta'ala. Tapi bila dia menyangka bahawa Allah Ta'ala ni dia ada anak-anak perempuannya malaikat, kalau kita nak apa-apa, bertawassul lah melalui malaikat tu. Kerana secara kaedahnya kalau ada anak perempuan ni, ayah dia sayang anak perempuan lagi pada anak laki-laki. Kalau nak minta projek, minta dengan anak perempuan.
kabel dia. Lalu orang Mekah tu begitulah kepahaman dia. Sehingga akhirnya dia mensyirikkan Allah Ta'ala dengan malaikat-malaikat. Ada orang setengah percaya nabi-nabi, roh mereka yang sudah mati itu, seperti juga wali-wali, dijadikan tempat untuk meminta sesuatu benda, tempat mengambil keberkatan. Sedangkan Nabi tak pernah izin buat macam tu. Wali-wali Allah juga tak pernah suruh kita buat macam tu. Jadi syirik. Jin tu biasalah. Kalau jin ni kita tahulah kedah kan, minta tolong daripada jin. Lepas tu tok bomo santau orang, sihir, guna jin. Yang tu biasa orang kita faham kan. Jadi kita kena perhati balik orang Mekah tu, kenapa Allah Ta'ala fokus pada orang Mekah tentang akidah dia. Maka hal itu banyak ditinggalkan oleh kita. Kita tak kisah pun dalam bab akidah. Sedangkan Quran tu sebahagian besar ayat Quran mari menjelaskan pada kita, mencerahkan pada kita isu-isu akidah ini dari zaman ke zaman. Termasuk akidah orang Mekah tu sendiri, kenapa dia sesat. Berhala tu kedian mari hanya menjadi wasilah-wasilah saja, tapi set kepercayaan mereka itu. Sehingga setengah daripada kita bila dengar cerita bagaimana orang-orang Yahudi Nasrani zaman dulu, rahib-rahib mereka boleh menetapkan hukum bagi pihak Allah Ta'ala. Boleh sampai tahap dia decide halal dan haram, ditentukan oleh rahib-rahib mereka. Mereka percaya bahawa ustaz-ustaz tu boleh bercakap bagi pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh menerima wahyu juga, sehingga hukum Allah Ta'ala tu boleh ubah pandai suka-suka hati dia je. Ini penyakit orang Yahudi Nasrani zaman dulu, disebut juga dalam Quran. Kerana semua penyakit-penyakit ni ada tendensi menjadikan kita ni syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik dari segi hukum ada, syirik dari segi akidah kepercayaan ada. Sedangkan Al-Quran ketika dia nak menjelaskan kepada kita peranan-peranan dalam mengendalikan kehidupan, Quran tak banyak, saya sebut tadi ayat hukum tak banyak dalam Quran. Quran mari beri panduan. Ada benda-benda khusus je Tuhan detailkan. Pasal benda tu manusia payah nak fikir. Contohnya masalah mahram. Kita dengan ahli keluarga kita ni setakat mana mahram tu, yang jadi batal tak batal semayang, setakat mana? Sepupu batal tu, mak saudara batal tu. Satu manusia payah nak fikir. Tuhan beritahu secara detail. Kalau mati ada tinggal harta, pesaka nak bagi macam mana supaya tidak berlaku clash, Tuhan detailkan. Kepada siapa aurat kita boleh didedahkan kalau ada aurat kan, Tuhan detailkan orang ni, orang ni, orang ni. Yang lain secara umum saja Tuhan letak garis panduan. Penjelasannya kat mana? Pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebenarnya ilmu hadis, ilmu sunnah ni ialah sebahagian besarnya menjelaskan hukum-hukum syariat. Al-Quran menjelaskan akidah. Sebab tu dua-dua sekali kena mengaji. Kalau kita mengaji Quran nak ambil hukum, memang tak banyak. Kerana Allah Ta'ala memberikan prinsip semayang, Tuhan mari dengan aqimis solah, dirikan solat. Itu je Tuhan bagi tahu sebagai panduan umum, dirikan solat, perintah. Kita pun tahu solat ni kena, pasal Tuhan sebut aqimis solah. Tuhan kata orang beriman yuqimunas solah, mereka mendirikan solat. Lagu mana nak solat? Tak tahu. Ya Quran beritahu apa dia tentang solat? 2, 3, 4 perkara saja selepas pendidikan solat. Hak ni memang kena jangan tinggal. Yang pertama Quran beritahu solat ni
dia kena ada azan. Sebab tu kadang-kadang kita kalau kuliah berhenti lambat tak azan. Tak betul gitu kan, azan lah. Kerana seruan solat tu ada dinyatakan oleh Quran. Solat tu ada azan. Yang kedua, masjid tempat nak solat. Tidak jenis dia kita solat yang Tuhan perintah ni di rumah, di masjid. Masjid tempat solat, nama dia masjid, tempat sujud. Masjid artinya tempat sujud. Sujud ni kira salah satu daripada rukun utama dalam solat. Solat tak ada sujud. Tempat sujudnya masjid. Quran beritahu solat tu di masjid. Rumah tempat tidur. Yang ketiga, Quran beritahu kalau solat tu berjamaah. Quran beritahu solat tu berjamaah. Kalau tak jemaah, tu bukan solat. Solat fardu, kan? Berjemaah. Kita tarawih mari jemaah, maghrib tak mari. Masuk masjid kita. Saya terada sekali tahun ni. Kan? Bulan Ramadan maya maghrib kat sini. 2 sah ke 3 sah je orang sembahyang maghrib. Tarawih sampai ke belakang. Patut maghrib tu macam subuh pagi ni. Tu baru selamat Tuan Aziz kita nak tidur. Dunia dan akhirat dia. Kan? Ni Nazir dah berat sakit. Pasal apa? Anak Korea tak mari semayang fardu. Tuan-tuan bayang, maghrib sikit orang semayang, tarawih ramai. Betul tak betul kita semayang lagu tu? Memang tak betul. Kan? Confirm tak betul. Kalau maghrib sikit, tarawih ramai. Memang tak betul. Tuan-tuan fikirlah AJK masjid lagu mana buat. Bukan suruh jangan pakat mari tarawih supaya sama banyak dengan maghrib je. Suruh pakat mari sampai maghrib sama banyak dengan tarawih. Kan? Bila kita kata maghrib sikit, tarawih ramai. Esok tuan-tuan tak usah mari tarawih, mari sebanyak mari maghrib je. Bukan lagu tu. Esok tuan-tuan kena mari sembahyang maghrib di masjid. Biar sama banyak dengan orang sembahyang tarawih. Itu cara dia. Yang keempat, Quran beritahu waktu-waktu sembahyang. Waktu-waktu dia. Hak lain detail tu semua Nabi beritahu. Nabi beritahu waktu. Kalau ibadat-ibadat lain semua juga. Puasa dulu Allah Ta'ala beritahu puasa je. Lepas tu lepas beritahu puasa, ada sahabat-sahabat yang mengalami kekeliruan. Ibadat puasa tu macam mana? Dia pun ingat kalau puasa ni memang tengah hari tak makan, azan maghrib makan. Nabi tu makan kurma 3 biji kan. Lepas makan kurma, dia sembahyang, sekali dia tidur. Bila dia bangun, dia ingat tak boleh makan dah. Lepas esok lapar. Banyak hari dah begitu kan. Quran beritahu sebenarnya puasa tu daripada waktu fajar terbit. Waktu fajar mula kenal benang hitam, benang putih yang tu start puasa sampai masuk malam. Lepas pada tu nak makan, nak duduk dengan isteri, semua halal. Subuh pagi esok pula baru start puasa semula. Allah tak detailkan kerana ada kekeliruan. Ada setengah sahabat bila masuk 10 terakhir Ramadan, macam kita nak masuk 10 kan, saya dah sebut dalam tazkirah sebelum ni. Nabi ajar 10 terakhir ni mari masjid i'tikaf. Jangan balik dah. Dia pun duduk atas masjidnya i'tikaf 10 hari tak balik. Tapi balik juga. Balik mandi, balik qada hajat. Boleh tak batal i'tikaf dia. Dia balik. Balik-balik tengok bini ada. Mari berasa lain. Kan? Pasal ada bini. Dia banyak malam tidur kat masjid kan. Balik-balik. Malam ni balik. Balik sebenarnya balik nak buang air. Tengok bini ada. Sudah. Lalu Allah Ta'ala beritahu. Bila kamu sedang beriktikaf, sepanjang iktikaf, tak boleh bersetubuh dengan isteri pun tak boleh. Dia beritahu. Dalam Ramadan. Peraturan-peraturan yang detail pasal ada kekeliruan dari segi amalan. Bukan zaman dulu pun kepala ayat 187 tu turun. Kenapa? Kerana ada sahabat menyangka bila duduk bulan Ramadan bersetubuh dengan isteri ni sepanjang bulan tak boleh. Lalu Allah Ta'ala beritahu dihalalkan bagi kamu untuk bergaul dengan isteri
Tapi di bulan malam, bulan Ramadan. Satu detail-detail tu kenapa kan ada kekeliruan. Maka peraturan-peraturan syariat tu sebenarnya Quran tu sama ada peraturan ibadat, peraturan kita hidup berumah tangga, peraturan kita bermasyarakat, peraturan bernegara, peraturan pilih pemimpin, diberikan garis-garis panduan. Dari segi pendetailannya, teknikalnya, huraya-hurayanya, itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita mengaji ilmu fiqh, sumber dia banyak daripada hadis, bukan daripada Quran. Quran hanya memberikan garis-garis panduan. Bila kita mengaji akidah, sumber dia Quran. Sebab tu bila kita nak mengaji akidah, kita tak erti Quran, tak tahu hukum Quran dari segi akidah, dia akan mencelarukan akidah kita. Ini akidah tu duk belajar sifat 20, duk balas Jabariyah, Qadariyah, setakat tu je kita gaduh kan. Hak Quran sendiri, macam mana cara Quran mari menerangkan prinsip-prinsip akidah, detail-detail akidah, yang mana cara Quran terang tu orang cerdik faham, orang bodoh pun faham, orang bandar faham, orang kampung pun faham, orang kaya faham, orang miskin pun boleh faham tentang akidah. Kalau kita mari nak terang cara falsafah macam sifat 20, tak usah kata apa nama ni, orang kampung. Ustaz yang mengajar tu boleh fikir 10 kali lagu mana sebenarnya. Pasal bila kita tak mengaji falsafah dulu, lepas tu mengaji sifat 20, kita jadi pening. Bukan salah ilmu sifat 20 tu, kita payah faham. Pasal asal sifat 20 tu dirumuskan oleh ulama-ulama zaman dulu untuk menghadapi pertembungan dengan ahli falsafah. Dia pun hurai cara falsafah. Kita falsafah tak pernah mengaji daripada sekolah sampai universiti. Asal ada start je subjek falsafah tu tidur dalam kelas. Saya selalu je tengok sahabat-sahabat kita masa mengaji di universiti ya, masuk subjek falsafah tidur. Tak erti aku buat apa, tak ilmu ni dia kata. Bila tak faham falsafah, tak faham istilah-istilah falsafah, lagu mana nak jelaskan kait akidah ikut cara falsafah. Patut tukang mengaji pula kita orang awam, ajar cara falsafah tak faham juga. Pasal kita lagi tak faham. Kalau ustaz pun tak faham, kita lagi tak faham, betul tak? Quran dia mari ajar cara yang paling mudah sekali kita kenal Allah Ta'ala. Quran aja bahasa yang simple, yang mudah. Quran mari jelaskan benda-benda yang kita tahu dah. Melihat, semua orang tahu melihat macam mana kan? Ada tak orang tak tahu melihat apa dia? Tak tahu belaka. Tuhan pun beritahu aku ni basir, al-basir, maha melihat. Bahasa kita dah, kita faham. Cuma Tuhan bubuh penawar dia. Allah Ta'ala ni dia tak serupa dengan segala makhluk, supaya menjadi pagar. Allah Ta'ala sebut macam-macam sifat yang layak untuk kita faham. Dan ada sifat-sifat yang Allah Ta'ala kata ni tak lihat daripada aku. Beranak contohnya kan, beranak bukan sifat aku. Kita pun tahu beranak tu benda apa. Tak, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Kita pun faham dah. Kalau tak beranak tu serupa kalau kita mandu. Kalau kita kan, oh kalau tak beranak, dia tak beranak. Anak pun tak ada, ayah pun tak ada. Kita faham. Ketika ulama nak menjelaskan apa beza di antara Allah dengan makhluk, kan? Ketika Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tak serupa dengan semua makhluk. Ulama guna ayat perkataan falsafah apa ni? Apa ni? Mukhalafatuhu lil hawadis. Kan mukhalafatul hawadis itu nak beritahu Allah Ta'ala tu tak serupa dengan semua makhluk. Allah Ta'ala mari bahasa simple aja sebut kan, aku ni tak serupa dengan semua makhluk tersebut. Aku melihat, aku mendengar, aku berkata-kata, semua perkataan tu kita memang tahu dan kita faham, kita buat benda tu. Cuma hak Tuhan buat kita buat tak sama lah. Tuhan guna kan, kita baca Quran tersebut, sifat-sifat dia, nama-nama dia, cara Quran. Kita tak nak ambil cara belajar akidah daripada Quran. Kita pun nak belajar lain, cara-cara lain tu.
Kan orang Melayu kan kita tok nenek kita kan mengaji begitu, betul tak? Bukan saya kata salah sifat 20 tu. Kita payah faham, lepas tu kita bila terpayah faham, kita keliru akidah. Ada orang belajar 4 kali dah khatam kitab sifat 20. Tapi dia tetap percaya bahawa lubang kubur tu ada keramat dia. Dia minta macam-macam dengan kubur. Ngaji sifat 20 tadi. Lalu rosak akidah kita. Maka hal-hal seperti ini sepatutnya diberi perhatian oleh orang yang beriman bila kita nak raikan Al-Quran. Maka benda yang paling besar Al-Quran itu apakah petunjuk-petunjuk yang telah dibawa oleh Al-Quran pada kita, maka itu kita kena ambil nombor satu sekali. Kalau kita lihat hari ni dalam amalan-amalan kita kan, dalam amalan kita ni berlaku beberapa perkara. Yang pertama saya dah sebut, masalah kita terjerat dengan ilmu-ilmu Quran yang samping-samping tu, tajwidnya, tarannumnya, macam-macam kan. Bukan tak penting, tapi kita mementingkan benda tu terlebih sampai kita tak kisah petunjuk daripada Quran tu. Orang tak kisah, orang tak kisah pun, tak faham Quran tak apa, yang penting tajwid betul. Tok imam tak faham Quran tak apa, yang penting suara dia sedap, yang penting lagu dia sedap. Kalau dia pandai bawa lagu sedap-sedap, jadi imam. Kita pun tengok di masjid mana-mana. Tuan-tuan tengok masjid mana-mana. Masjid kita saya tak tahu, boleh jadi juga kan. Ketika tok imam baca aqimis salata li zikri, dirikanlah solat supaya ingat pada aku. Tok imam mari masjid tanya waktu dia bertugas je. Cuba tanya tak bertugas ada tak tok imam? Haji Ghazali ada bagi dia. Jika masjid pernah tanya tak? Tok imam faham tak sembahyang Quran? Masjid lain, masjid ni saya tak tahu. Kan pasal masjid ni tukar tok imam, jauh lain saya tak tahu mana kata imam tu dah. Kita makmum tiap-tiap waktu mari. Tok imam hari tugas dia mari. Betul tak tok imam lagu tu? Tuan-tuan kaji tanya tau. Kau kita je wajib sembahyang Jumaat. Tok imam hanya wajib waktu solat dalam jadual dia je. Kalau tak ada jadual dia tak payah mari. Duduk rumah sepitu je. Kalau masjid kita lah kan. Dulu duduk jauh, masjid pun buatlah quarters. Dia sebelah tu je. Kita rumah tu dekat traffic light tempat ada construction tu. Mari. Dia rumah tepi tak mari kata, "Anak tak bertugas hari ni," dia kata. Dia belajar kat mana? Tok imam. Dia tak faham Quran. Siapa tahu tu? Siapa tahu tu? Pasal apa kita makmum wajib mari? Tok imam patut ni lima jadah depan ni semua untuk tok imam berlaku. Tok imam tugas, tok imam 1, tok imam 2, tok imam 3, tok imam 4. Jangan bubuh orang lain. Tok bila pun sama. Tok bila 3 orang, hari bertugas je dia ada, hari dia tugas dia tak ada. Apa barang tok bila? Masjid kita berlaku macam tu tak? Aku fikir itu tanda bahawa dia pun tak faham Quran juga. Kita pun ambil nikmat daripada dia tu, nikmat sedap suara dia je. Kita pun tengok ada setengah tok imam, dia semayang. Tang dia baca jahal tu kan. Panjang, sedap, lagu, melengkuk-lengkuk sedap kan. Sagi bila dia baca senyap, laju dia semayang. Pasal apa masa senyap tu baca pendek? Pasal apa baca cepat? Pasal apa baca laju? Dia nak semayang kedok sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita sempuk duduk belakang tok imam. Semayang Zuhur ni, dalam kita fiqh sebut, Zuhur tu bacaan dia panjang. Zuhur tu bacaan dia panjang. Macam ayat lazim tu kan? Ayat tu baca panjang, Zuhur. Kita baca kejap kan? Inna a'tainakal kautsar. Kalau Zuhur. Kalau tarawih 3 muka surat setara kan dia baca.
Ni pendek ni pasal PKP je. Pasal apa suruh baca pendek? Pasal tak ada orang nak dengar, pasal baca perlahan. Betul tak? Kenapa tak baca panjang juga? Kalau betul kita baca tu untuk menghayati dalam makna ibadat, dalam makna mengambil hidayah daripada Quran, kita baca pendek. Cuma kalau tak baca, orang kata pula tu imam tu Al-Fatihah saja je baca. Betul tak? Baca keluar Allah 3 ayat. Baca panjang. Cuba baca Zuhur tu kan, lepas Al-Fatihah tu baca amma yatasaalun, tapi baca perlahan je. Mamu kata gila tu imam ni. Betul tak? Lama berdiri. Sebenarnya sunnah Zuhur tu dibaca panjang. Baca perlahan. Pasal apa Zuhur baca panjang? Supaya kita tahu bahawa Al-Quran yang kita baca itu bukan mengambil lagu-lagunya, tetapi menghayati maknanya. Sama ada kita baca kuat, Tok Imam ambil makna dia, makmum pakat-pakat dengar, ambil manfaat daripada makna dia. Kalau baca perlahan pun mengambil maknanya juga. Kalau kita menikmati Al-Quran ketika baca panjang, baca kuat, pasal apa tidak menikmati Al-Quran masa baca pendek? Nak sembahyang kedok sebenarnya Tok Imam, tanya Tok Imam. Tapi kena beritahu dulu makmum. Kalau nak baca panjang, pasal biasa baca pendek kan. Sekali makmum kata imam mati sambil berdiri dah. Dia baca panjang tu imam makmum kata mati sambil berdiri dah tu imam naik. Pasal 10 minit tak rokok lagi. Patutnya gitulah, baca perlahan-lahan. Kan warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran tu perlahan-lahan. Ambil mana? Suruh baca Quran perlahan-lahan tu pasal apa? Suruh lama abdi, bukan suruh lama abdi. Supaya kita menghayati makna-makna yang dibaca, mesej-mesej yang disampaikan Allah Ta'ala, sehingga Quran yang kita baca tu menjadi bimbingan, menjadi petunjuk pada kita. Baru kita ada kekuatan. Itu dari segi bacaan. Dari segi hukum, oleh kerana kita tak faham, hari ni kita dapati orang mengabaikan hukum ni secara bebas. Dia nak buat, dia buat. Dia tak nak buat, dia tak buat. Kadang-kadang dia buat tak betul. Hukum kan? Hak dia nak buat, dia buat. Dia suka. Kalau bercerai kena ikut cara Islam. Kalau berkahwin ikut cara Islam. Tapi kalau orang mencuri, kalau sebut kat tangan, ustaz tu mesti orang belah tu kalau sebut gitu tu dia kata. Kan? Kalau sebut orang mencuri kat tangan tu mesti tu buat tu. Dia mari sangka buruk. Walau tu perintah Quran. Dia tak mahu. Judi haram ke halal dia tak kisah. Riba halal ke haram dia tak kisah. Paling-paling tidak dia kata aku tak minum arak. Aku tak berjudi. Yang berjudi tu orang lain, biar dia. Walau kewajipan dia untuk mencegah kemungkaran. Kewajipan dia untuk mengambil pemimpin-pemimpin yang melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Dia tak berjudi. Dia tengok depan mata dia maksiat berlaku di mana-mana. Yang penting kalau dia buka kedai judi, kita jangan beratur beli nombor. Kalau dia buka kilang arak, kita jangan minum. Kita pergi masjid macam biasa juga. Betul ke pahaman Islam macam tu? Kan? Betul ke macam tu? Itu satu penyakit. Dari segi hukum, orang buat dia tak peduli. Kalau dia tak buat tak sekira. Patut buat salah, dia buat salah. Berapa banyak? Kita tengok di masjid-masjid, termasuk masjid kita juga. Saya mari malam baru ni, lepas 8 rakaat separuh tak ada dah kan. Kita siap dengan witir sekali. Hak balik tu tinggal witir. Kalaulah dia tak semayang witir malam tu. Terawih semayang, witir tak semayang. Sedangkan witir lebih aula daripada terawih. Kalau kita bersangka baik, kita kata dia balik semayang kat rumah lah. Kan? Tapi kita rasa semayang tak kat rumah. Kita tahu masyarakat kita macam mana. Witir ni kalau tak buat di masjid, balik tak buat lah tu. Gitulah lebih kurang tu. Kadang-kadang semayang terawih semayang. Semayang ba'diyah isyak tak semayang. Di masjid tu isyak semayang. Ba'diyah tanya bayang lepok kat tepi-tepi tu nyembang-nyembang tunggu terawih. Tak semayang pada isyak.
Pada isyak tu lebih aula daripada tarawih. Maratibul amal pun tunggal langgang. Dan termasuk juga kita menghadapi kecelaruan dari segi ilmu. Ilmu-ilmu yang kita belajar atas dunia hari ni dipisahkan daripada Al-Quran. Ilmu Quran satu ilmu lain. Ilmu-ilmu keduniaan satu ilmu lain. Kalau kita mengaji mesti masuk fakulti-fakulti keduniaan, tak ada ilmu Quran diajar di situ. Sehingga orang mengaji tinggi, CJ tinggi, pangkat besar, jahat macam setan. Timbullah istilah-istilah macam-macam. Jenayah kola putih, jenayah kola biru, macam-macam, betul tak? Orang mengaji tinggi, jadi pegawai kerajaan, mengaji undang-undang, dia nombor satu makan rasuah. Pasal apa? Ilmu Quran tu dipisahkan secara langsung daripada ilmu-ilmu dunia. Orang mengaji Quran dia pandai Quran saja. Alim bukan main. Suruh jaga masjid pun tak boleh. Pasal dia pandai halal haram saja, manajemen dia tak reti, IT dia tak reti, ilmu-ilmu semasa dia tak reti. Dipisahkan. Ni kerosokkan. Kalau ilmu dunia belajar tak ngaji ilmu Quran, jadi rosak ilmu dunia. Bila ngaji ilmu Quran alim, tapi tak digunakan untuk memahami kehidupan dunia, jadi alim dia tu alim kitab. Baca kitab boleh, tapi kan suruh buat kerja satu benda tak boleh buat kerja. Pasal tak ada ilmu dunia. Tidak bercantum ilmu dunia dengan ilmu Quran. Kemudian mari penyakit baru pula. Zaman dulu mengaji ni kerana ilmu, supaya boleh beramal dengan betul dan diredai oleh Allah. Hari ni orang mengaji sebab nak CJ. Pasal orang tanya, awak CJ mana? Mengaji. Dulu universiti mana mengaji? Ada CJ tau. Kalau tak ada CJ tak boleh bagi tauliah. Maka CJ telah jadikan ukuran. CJ belonggok, fahamnya tidak? Ilmu tak ada CJ ada. Kan? Maka banyak orang ada CJ mengalami kesesatan juga. Pasal CJ tu dikira. Nilai dia pada CJ. Bukan salah CJ tu. Salah tu kita sistem ilmu kita ngaji tu berlomba berebut CJ. Bukan kefahaman yang ada dalam ilmu tu. Yang penting ada CJ. Banyak orang ada CJ tak kerti apa sebenarnya. Kan? Zaman dulu lama cerita ni kan. Ada kawan-kawan kita yang belajar ngaji BA Syariah, sambung master ekonomi Islam. Bila ada orang panggil interview dekat bank Islam, dulu bank Islam baru-baru nak buka, bank Islam kan, nak ambil pegawai syariah, interview sepatah haram tak tahu. CJ ada, usul fiqh tak tahu. Lepas tu nak implement macam mana dalam industri kewangan, ada CJ tak tahu. Begitu juga bidang-bidang lain. Ilmu tu tidak difokuskan bagaimana menguasai ilmu itu, bagaimana menjadikan ilmu tu alat untuk kita boleh beribadat dengan betul pada Allah, dan ilmu tu membina ketakwaan kita pada Allah sebagai hamba dia. Tapi ilmu tu jadi tepat berebut ambil CJ banyak-banyak. Kita banggalah, saya ni CJ sekian-sekian ni, gelarannya, titlenya macam-macam. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dia tak kenal, ilmu dia pun duduk pada CJ, bukan fis sudur, bukan dalam dada dia. Itulah penyakit-penyakit yang ada hari ni kerana kita tidak memahami Al-Quran dengan cara yang betul. Itu tuan-tuan sekalian. Saya nak berhenti setakat tu dulu. Bukan kuliah sangat pun pagi ni kan. Nyembang-nyembang isu-isu di sekitar Al-Quran yang kita hari ni menjadi umat yang lemah kerana kita tidak cenderung untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Sebaliknya kita jadikan Quran ni tepat kita mengambil manfaat-manfaat hak mana kita berasa nak pada Quran. Kalau kita nak lagu, kita ambil lagu. Kalau kita nak suara sedap, kita ambil suara sedap. Kalau kita nak berkat, kita ambil berkat dia. Sehingga fungsi dia sebagai hudal linnas terabai. Lalu banyak orang hidup hari ni mengaku orang beriman tapi duduk di atas landasan yang salah kerana tidak terbimbing oleh Al-Quran. Mudah-mudahan teguran-teguran ni
bermanfaat untuk diri saya dan diri tuan-tuan sekalian dalam konteks kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan bila kita berusaha membaiki, Allah Ta'ala menerima amal-amal yang kita buat dan kita menjadi orang yang berjaya dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.